Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back gang. Terima kasih kepada semua yang still support channel aku. Semoga korang dipermudahkan segala urusan, diperluaskan lagi pintu rezeki. Sebelum tu aku nak minta maaf dekat korang yang tertunggu-tunggu kisah seram aku pada malam Jumaat minggu lepas dan minggu lepas 2 minggu ke seminggu je aku tak buat Sebab yalah ada beberapa masalah teknikal yang tak dapat aku elakkan lah. Sebab tu aku tak dapat nak record untuk kisah seram minggu lepas. So, malam ni aku akan ceritakan 4 kisah seram. Mampus, satu cerita sejam, 4 cerita 4 jam. Alright gang, tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan untuk kisah seram malam Jumaat yang pertama. Kisah seram malam Jumaat. Okey geng, cerita yang pertama yang akan aku kongsikan pada kali ini ialah cerita ini berlaku kepada beberapa orang anggota polis dan juga beberapa orang anggota rela yang sedang bertugas di waktu malam pada ketika itu, Ops COVID-19 di sebatang jalan yang penuh dengan kisah-kisah misteri. Okey geng, kepada korang yang tahu ataupun tak tahu, kisah yang pertama yang akan aku kongsikan ini berlaku di Jalan Tenom. Tenom ke? Macam mana sebutan dia? T-E-N-O-M. Tenom. Yes. Jalan Tenom. Kalau korang ni penduduk setempat di daerah Tenom ni, mesti korang tahu kan kisah-kisah misteri, mistik yang berada di kawasan itu. Aku ada juga buat research tentang Jalan Tenom ni dan aku tak jumpa banyak sangat kisah-kisah misteri yang ada, yang ditulis ataupun yang diceritakan oleh orang. Tetapi bila aku dapat cerita ni dan aku tanya kepada rakan-rakan aku yang pernah pergi ke sana, dan aku tanya kepada salah seorang aku punya follower Instagram yang duduk di situ, dan dia orang cakap memang tempat tu agak keras. Keras macam mana? Keras macam batu. Wallahu alam. Saya teruskan kisah yang pertama. Okey geng, pada malam kejadian tu, 3 orang anggota polis dan juga 2 orang anggota rela ditugaskan pada waktu itu. Keadaan pada ketika itu agak berlainan daripada malam-malam sebelumnya. Ialah pada ketika itu ialah perintah kawalan pergerakan. So, penduduk setempat ni tak boleh keluar atas daripada pukul 12.30 malam. Korang bayangkan diorang ni buat roadblock dekat kawasan kampung tau. Lepas tu jalan tu adalah jalan kampung, jalan yang sangat sunyi, dan bila pukul 12.30 malam ke atas, orang tak berani keluar sebab nanti kena bayar 1,000. So, bila pukul 12 ke atas, tak ada siapa pun yang keluar, mereka diganggu dengan sesuatu yang agak menyeramkan. Okey, aku ringkaskan ceritanya. Pada saat kejadian aneh ini berlaku, mereka ni sedang melakukan tugas seperti biasalah. Ada yang tengah jaga jalan, ada yang tengah duduk bawah kemah. Kemudian mereka dikejutkan dengan suara tangisan seorang wanita yang seakan-akan suara, kalau di Malaysia kita panggil Pontianak. Kalau di Indonesia kita panggil kuntilanak. Kalau di Jerman kita panggil anakku. Dan pada ketika itu mereka mendengar suara tangisan seorang perempuan yang teresak-esak sangat jelas. Mereka ni mula mencari dari mana datangnya suara tangisan itu. Mereka mencari di semak samun, mereka toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, pun tak nampak. Diorang cari lagi yang suluh pun tak nampak. Rakaman video suara Pontianak yang sedang menangis tular di media sosial dan mendapat pelbagai
pandangan daripada tentera-tentera netizen Malaysia. Penduduk setempat mengatakan bahawa suara itu adalah suara Pontianak yang sering mengganggu penduduk di kawasan itu. Dan ada juga yang mengatakan itu hanyalah gangguan daripada budak-budak nakal yang berada di kawasan kampung itu. Tidak kurang juga yang mengatakan rakaman ini sengaja dibuat-buat oleh anggota yang bertugas pada malam itu. Kononnya mereka diganggu oleh makhluk halus dan mereka membuka suara tangisan daripada handphone yang berlainan. Kemudian mereka merakam menggunakan handphone yang berlainan sambil membuka suara tangisan dan mereka pura-pura mencari di manakah datangnya suara itu. Anda nilaikan sendiri. Aku akan tunjukkan video ni. So korang nilaikan sendiri, adakah video ini adalah video yang asli ataupun dibuat-buat ataupun sebaliknya. Dalam hutan, dari hutan. Okey geng, cerita yang kedua yang akan aku sampaikan adalah cerita seram yang berlaku sama juga di tempat yang sama, di daerah yang sama tapi tempat yang berlainan lah, di daerah Tenom. Dan kejadian ini berlaku pada malam Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia. Pada ketika itu, penduduk setempat dikejutkan dengan bunyi hentakan yang sangat kuat, seakan-akan ada benda ataupun makhluk halus ataupun orang ataupun Avengers yang sedang mengamuk. Dan kejadian itu sangat mengejutkan penduduk setempat kerana bunyi dia sangat-sangat kuat tau. Bunyi dia macam seseorang sedang mengamuk, menghempap papan kayu yang berada di kawasan bawah blok tu. Tapi apabila mereka melihat ke arah luar, mereka tidak nampak walaupun seorang yang berada di kawasan itu. Apa yang peliknya? Sebab bila mereka dengar bunyi hentakan tu, dalam masa beberapa second sahaja, mereka membuka tingkap dan melihat kejadian di bawah. Dan alangkah terkejutnya apabila mereka melihat tiada sesiapa di bawah. Selang beberapa minit, anggota polis tiba di kawasan kejadian dan mereka melakukan pemeriksaan. Dan apabila mereka melakukan pemeriksaan, mereka tidak nampak sesiapa yang berada di kawasan itu. Dan mereka menganggap itu hanyalah akibat daripada angin, ribut dan sebagainya. Selepas beberapa minit, lebih kurang dalam 10 minit mereka berada di kawasan itu, mereka pusing di kawasan itu, mereka tidak menjumpa kesan-kesan ada orang yang melakukan dan mereka tidak nampak sesiapa yang melakukan perkara tersebut. Kemudian mereka beredar daripada situ. Dan apa yang peliknya, semasa kejadian itu berlaku, anjing-anjing liar di kawasan itu menyalak tidak henti-henti. Kebiasaannya apabila anjing ni menyalak, sudah semestinya dia nampak sesuatu. Sebab itu orang bukan Islam, dia selalu membela anjing di bahagian luar rumah, sebab dia akan jadi pak gad tidak berbayar lah. So anjing ni kalau dia nampak orang, dia akan menyalak. Tapi pada malam itu tak ada orang yang merosakkan benda-benda tu, tapi anjing ni menyalak. So korang rasa
apa sebenarnya yang merosakkan kawasan itu. Adakah Avengers ataupun Hulk yang sedang mengamuk? Anda nilaikan sendiri. Alright gang, korang dah tengok video tadi kan? Okey, jom kita ke cerita yang ketiga. Baiklah, cerita yang ketiga ni berlaku di salah satu daerah di negeri Kedah, Pak Hang. Cerita ni berlaku kepada anggota polis dan anggota tentera yang sedang mengadakan sekatan jalan raya Ops COVID-19 di salah satu daerah di negeri Kedah. Diringkaskan cerita, pada malam kejadian, mereka melakukan tugas seperti biasa sehinggalah mereka didatangi sebuah kenderaan. Kat sini tak bagi tahu kenderaan tu kenderaan apa, tapi aku imagine kereta lah. So, bila kereta tu menghampiri mereka, apa yang peliknya, apa yang diceritakan di sini, bila kereta tu menghampiri sekatan jalan raya, kereta ni dia menggunakan lampu tinggi tau. Bila dia menghampiri ke arah sekatan jalan raya, jarak penglihatan anggota terhad untuk melihat siapa pemandunya. Dan apa yang peliknya, keadaan kereta tu semakin hampir, tetapi kereta tu tak sampai-sampai dekat tempat sekatan jalan raya tu. Lagi pelik bila kereta di bahagian belakang kereta misteri ni menembusi kereta misteri di hadapan. Dan daripada situ mereka dah merasakan ada sesuatu yang tak kena dengan kereta ni. Selang beberapa minit sahaja selepas kereta yang menembusi kereta misteri tu sampai ke sekatan jalan raya, mereka terlihat kereta misteri yang berada di belakang tadi tu terbabas di bahagian kiri jalan dan terjatuh ke dalam sungai yang ada di bahagian kiri jalan. Selepas itu, 3 orang anggota polis bergegas ke tempat kejadian untuk melihat apa yang terjadi dan memberikan bantuan. Apabila mereka sampai di tempat kejadian, apa yang peliknya, mereka tidak nampak kereta yang kemalangan awal tadi. Malah, apa yang lagi mengejutkan, mereka tidak nampak langsung kesan-kesan berlakunya kemalangan di situ. Apa yang peliknya dalam cerita ni, pelik tapi benar, TV3 dah lama tak ada cerita tu. So, korang nilaikan sendiri. Adakah kisah ini adalah kisah benar ataupun khayalan? Tapi aku pasti ini adalah kisah benar. Selalunya anggota-anggota polis, anggota tentera yang bertugas di waktu malam pada zaman PKP memang kebanyakannya diganggu oleh makhluk halus. Sama ada diganggu secara biasa-biasa je ataupun diganggu secara keras. Tambah-tambah lagi yang bertugas di kawasan pedalaman. Okey geng, ini adalah cerita yang terakhir untuk episod kali ini. Cerita ini berlaku di salah satu daerah di negeri Perak. Kisah ini berlaku pada malam Perintah Kawalan Pergerakan. Kejadian ini berlaku lebih kurang jam 1 pagi. Apa yang diceritakan di sini, mereka ni adalah 5 sekawan. Mereka ni datang ke rumah kawan mereka, salah seorang daripada kawan mereka, untuk melepak lah. Biasalah PKP, nak pergi mana pun tak boleh. So, lepak rumah kawan-kawan je lah. So, bila mereka ni datang dan melepak, diorang ni tak lepak dalam rumah tau. Diorang lepak dekat luar rumah, dekat bahagian hadapan rumah kawan diorang ni ada satu pondok tau. Pondok memang pot untuk pot lepak lah. So diorang lepak kat situ. Diorang lepak kat situ, diorang sembang, menyanyi, melalak, main gitar, bunyi gitar tereneng-neneng-neneng, iramaku. Macam tu lah lebih kurang. Diorang melalak. Diorang seakan-akan macam diorang ni melalak di tengah hari buta. Diorang tak tahu ke diorang dekat situ dah tengah malam. Dah pukul 1 pagi dah pun.
yang diorang pergi melalak kat situ tu siapa suruh? Okey geng, cerita dia bermula selepas mereka mencuba untuk melalak untuk masuk audition mental tahun hadapan. Dan kisahnya bermula di sini. Kisah seram malam Jumaat. Pada ketika itu, apabila mereka sedang asyik bersembang, menyanyi, bergurau, kemudian secara tiba-tiba mereka didatangi dengan tiupan angin yang sangat kuat. Kemudian perlahan, kuat, perlahan, dan apabila angin tu sampai ke kawasan mereka duduk tu, angin itu ditemani dengan bunyi mengilai suara perempuan. Dan pada pandangan diorang, mungkin itu adalah bunyi angin. Tapi kalau bunyi angin, dia bunyi mendatar, bunyi sekata. Tapi bunyi ini seakan-akan suara seorang wanita yang sedang mengilai, yang sedang ketawa. Dan pada malam itu, mereka melihat ke atas pokok sebab suara itu datang daripada atas pokok. Mereka melihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Mereka tak nampak sesiapa. Dan apa yang mengejutkan, apabila suara itu semakin perlahan-perlahan. Pada mula tadi suara itu sangat jelas. Kemudian suara itu makin perlahan dan hilang. Dan mereka menyangkakan, okey, mungkin benda tu dah tak ada. Kalau betul lah itu adalah makhluk halus. So mereka pun relax, lepak, santai. Kemudian apa yang mengejutkan, salah seorang daripada mereka ternampak sosok tubuh seorang wanita berdiri betul-betul di hadapan pondok yang mereka sedang duduk dengan keadaan yang sangat mengerikan. Apa yang digambarkan di sini? Perempuan itu berdiri di hadapan pondok dan hanya seorang kawan mereka yang perasan kehadiran wanita itu. Yang lain ni tak nampak. Dan apabila kawan ni nampak sosok tubuh seorang wanita, dia terus menjerit sekuat hati dan tanpa memberitahu ataupun berkata apa-apa, dia terus melompat daripada pondok itu dan dia berlari ke arah rumah kawan tu. Mereka yang lain ni, lagi 4 orang ni, tak tahu apa yang terjadi. Diorang ni pun terkejut, diorang lompat kiri kanan, berlari masuk ke rumah. Dan apabila duduk di dalam rumah, mereka ni bertanya kepada kawan ni, apa yang kau nampak? Apasal kau lari? Apabila kawan dia ni menceritakan apa yang dia nampak semasa duduk di pondok di hadapan rumah, mereka sangat terkejut. Dan pada malam itu mereka mengadakan kemah berjemaah di dalam rumah. Masing-masing tak berani nak balik rumah. Kalau korang nak tahu apa yang lagi menyeramkan, sebenarnya rumah kawan diorang ni terletak di tengah-tengah kebun getah. Kalau korang yang pernah lalu ataupun duduk di perkampungan yang di dalam kebun getah, mesti korang tahu macam mana keadaannya. Rumah tu terletak betul-betul di tengah-tengah kebun getah. Kiri kanan kebun getah, cuma ada jalan kampung sahaja. So, korang boleh bayangkan macam mana keadaan mereka. Itulah, orang dah cakap, tengah-tengah malam jangan nak mencuba untuk menjadi artis tak diundang. Takut nanti ada artis yang diimport daripada American Idol buat gimmick nyanyi daripada atas pokok. Jadi macam tu lah. Alright gang, thanks for watching. Terima kasih. Tamat sudah untuk 4
kisah-kisah seram zaman Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia. Okay guys, kalau korang suka dengan konten-konten yang ada dalam channel aku, kalau yang belum subscribe tu, please klik button subscribe dan klik button loceng, dan jangan lupa like, comment and share. Free je geng, free geng. Subscribe itu gratis geng. Akhir sekali, ingat kita belum menang lagi. Kita jaga jarak. Jangan nak berfoya-foya sangat. Kita belum menang. Lepas ni kalau dah menang, korang nak foya-foya ke, korang nak pergi vacation ke, korang punya suka. Tapi sekarang kita belum menang lagi. Ingat, jaga diri, jaga jarak, sanitize, mask. Kalau boleh, duduk rumah, tak payah nak keluar. Jika perlu saja korang keluar. Kalau keluar pun tak perlu keluar beramai-ramai. Nampak? Pesanan khidmat masyarakat dah ni. Alright gang, thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.